Nabi menerima wahyu umurnya 40. 13 tahun di Madinah, di Mekah menunjukkan 53 tahun. 55 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyertai peperangan Badar. Tuan-tuan bayang 55 berjuang dalam peperangan Badar. Kita 55 kebanyakannya dah memikirkan untuk nak pencen, nak duduk masjid, nak pegang buah tasbih aja, betul tak? Tak mau nak buat apa dah. Tapi Nabi umur 55 menyertai peperangan Badar. 55 tuan-tuan. Saya 55 lah tuan-tuan. Sama dengan pengusi tadi. Pengusi tadi pun 55. Dia pun dah pencen dah. Saya 55. Bukan muda dah. Saya cerita tuan-tuan, kawan-kawan saya ramai yang dah meninggal. Baru ni 3 hari lepas orang lagi meninggal. 8 orang dah meninggal. Kami buat perjumpaan sambut hari raya. Saya tengok kawan-kawan saya datang semua dah tua-tua dah. Ada yang dah beruban dah tuan-tuan. Ada yang gigi pun tak ada dah. Kebanyakannya yang kerja kilang, dah berhenti dah kerja buat bendang. Masa perjumpaan tu saya pun tanyalah, ada kawan saya nama Ayub. Ayub, macam mana kita nak buat apa ni sambutan hari raya? Dia gigi pun tak ada dah. Tak ada apa, tak ada cadangan apa. Gigi pun tak ada. Saya kata, ya Allah tuanya. Sedangkan saya umur 55, saya ingat saya muda lagi kan. Rupanya dah tua dah. Semua saya tengok tua-tua. Sebab dia orang kerja bendang, kita jaga sikitlah penampilan kan. Saya pun tanyalah, habis semua, Yop, ada penyakit tak? Ada, dia kata kencing manis, darah tinggi, semua ada. Lepas tu habis semua dia orang tanya saya, Ustaz ada penyakit tak? Saya alhamdulillah tak ada penyakit. Kerana apa? Tak pernah pergi cek. Kalau pergi cek, tahu ada penyakit. Jadi buat tak tahu tuan-tuan, senang kan. Tiba-tiba mati ya. Tengok Ustaz Abdul Khairi yang duk derkah orang dah mati dah tuan-tuan. Allah, takut nak pergi cek. Ada darah tinggi dah. Kencing manis apa dah? Darah rendah, baru ni darah rendah. Masuk bilik air nak ambil uduk, nak sembahyang subuh, tiba-tiba senyap. Isteri saya kata jatuh dalam bilik air. Kena apa nama tu lah, kok jamban tu, berdarah ni. Saya pingsan dalam tu. Sampai isteri saya kejut. Abang, baru terjaga. Ya Allah, aku tadi nak solat subuh, rupanya pingsan dalam tandas. Nasib tak mati. Kalau tidak, masuk dalam berita utama. Seorang penceramah terkenal mati di dalam tandas. Jam tuan-tuan. Kalau dia bubuh tu mati dalam tandas, saya bangun balik, so bagi tahu kat dia. Mati dalam tandas masjid. Mati dalam tandas jam tuan-tuan. Sebab tu kata Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang kita suka. Saya takutlah tuan-tuan. Takut mati dalam jamban, dalam tandas, mati tempat yang tak elok. Saya minta sangat kalau saya nak mati tengah ceramah ni. Kan, tengah duk ceramah, jatuh mati. Tuan-tuan nak tak? Sebutlah amin. Amin, tuan-tuan macam doa mati malam ni. Malam lain lah tuan-tuan. Tapi saya memang bercita-cita nak mati ketika tengah berceramah. Ataupun baca khutbah kan, tengah jadi imam ke. Sebab Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang dengan apa yang dia suka. Saya pernah cerita tuan-tuan, selalu ulang dalam YouTube. Ada seorang pakcik ni, orang Teluk Intan. Saya pergi ceramah 2 hari lepas Teluk Intan. Saya sebut kampung tu lah. Dia pergi umrah dengan saya. Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang dengan apa yang dia suka. Tuan-tuan suka apa masa hidup kita dunia ni? Kalau hidup suka masjid, yakinlah kita akan mati dalam masjid. Kalau kita hidup suka dalam majlis ilmu, yakinlah kita akan mati dalam majlis ilmu. Pakcik ni pergi umrah dengan saya. Dia seorang sniper. Sniper ni kalau kerja polis tahu kan? Sini banyak kerja polis saya tahu. Kan, pencen polis. Saya pergi ceramah di Kemunting baru ni, banyak pencen askar. Sebab ada kem askar kat situ kan. Jadi dia ni sniper. Sniper ni dia pergi, dia tengok berjenayah, dia tembak, mati, dia tinggal. Dalam Malaysia saya tanya dia, pakcik, dalam Malaysia ni ada berapa orang? 11 orang ya, dia kata. Oh, memang hebat lah. Betul tak betul tak tahulah, tanya orang polis di sini kan. Jadi saya sampai di Madinah, hari pertama dengan saya, hari kedua tak jumpa, hari ketiga, hari keempat, hari kelima nak tolak pergi Mekah, nak buat umrah,
Dia tak ada, dia tak turun pergi makan pun tidak, tak ada. Bila tak ada, tuan-tuan, saya pergi ziarah bilik dia. Sampai-sampai rupa-rupanya dia terbaring atas katil. Tak larat, tuan-tuan. Lemah je saya tengok. Saya tengok, pakcik, macam mana ni? Esok kita nak pergi umrah, nak buat umrah. Dia angkat tangan, tak larat ustaz, tak larat. Saya kata, itulah, pakcik tak bawa ubat ke? Isteri dia orang Kedah. Nak bawa ubat macam mana? Bawa ubat sebakui, haram tak makan. Bini dia duduk beletiak, popet kan. Saya pun tengok, ish, dia salah orang perempuan kan, beletiak. Makan pun tak mau. Dia ambil dekat tu, apa restoran tu, tengok penuh ni. Dia tak mau makan ustaz. Pasal apa tau? Dah larat. Dia sebut tu tak larat. Saya kata ubat banyak ni, takkan tak mau makan. Tak mau makan, tak mau, tak larat. Saya kata makan ubat lah, hari kita nak pergi umrah esok. Tak mau. Bila tak mau, saya kata mau tak? Saya nak ambil ayat Zamzam. Ayat Zamzam ni Nabi kata khairul ma' fil ardi ma'u Zamzam lima syuribalah. Sebaik-baik air di muka bumi adalah ayat Zamzam. Siapa yang nak minum, maka siapa yang minum seperti mana apa yang dia niat. Kalau kita niat nak sembuh, kita minum, insya-Allah Allah sembuh. Kan? Syarat dia, tuan-tuan ambil ayat Zamzam ni, tuan-tuan kena ada baca doa dia. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Pernah dengar tak doa ni? Doa untuk minum air Zamzam. Allahumma inni, kalau aku Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Itu kalau nak minum air Zamzam. Kalau tuan-tuan duduk depan Kaabah tu, pegang, baca doa ni, tengok Kaabah, 5 syuribalah, seperti mana apa kita niat. Tuan-tuan pun minum 3 kali, 3 teguk bagi habis. Saya pun ambil ayat Zamzam tu, kata kat pakcik tu, ayat Zamzam ni sebaik-baik ayat muka bumi, bagus untuk sembuh penyakit, demam-demam apa boleh. Pakcik mau tak? Ayat Zamzam tak apa. Saya pun ambil, pusing. Dalam beg saya ada Panadol soluble. Saya ambil Panadol soluble tu, pelepas 2 biji. Tengah duk berbuih tu, kita buat-buat baca doa. Elok dah habis, kita pun tiup. Pakcik, nah. Ayat Zamzam ni, mujarab. Dia pun pegang, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dia minum-minum, tiba-tiba dia duk senyap. Awak rasa Panadol? Dalam hati saya, awak tak rasa Panadol, memang Panadol. Kan? Saya kata, minum pakcik. Ayat Zamzam, kalau jampi, memang rasa Panadol. Pakcik minum bagi habis. Dia pun minum habis. 3 jam, kebahar. Berpeluh. Habis-habis, tuan-tuan. Saya turun esoknya, dia turun dengan saya, pakai kain ihram. Jumpa saya, ustaz, ayat Zamzam, ustaz, mustajab. Kebah dah ustaz. Ni nak pergi umrah ni, semangat sungguh. Elok naik train, kami naik train terus sampai di Mekah, tawaf dengan saya. Tawaf apa semua habis tawaf pergi sa'i. Habis sa'i saya doa, ya Allah, kau jadikanlah ya Allah rambut yang gugur aku gunting ni, ya Allah, kau gugurkan dosa dia, ya Allah. Menangis pakcik ni. Habis tuan-tuan, balik ke hotel. Hari pertama jumpa, hari kedua tak jumpa. Hari ketiga pergi makan di kantin, tak jumpa dah di restoran. Hari keempat, hari nak balik, tak jumpa. Saya pergi naik tengok dia duduk terbaring atas katil dah. Tak larat dah. Saya pergi tengok, pakcik, awak angkat tangan macam ni, tak larat. Saya kata, pakcik, esok nak balik, nak tawaf wada, macam mana ni? Bini dia, tu makan tak mau. Orang ambil makan, dia tengok duduk belecak, popek. Saya kata, ish, aku kalau jadi suami dia, bosan tak ada sampai, mati dah, kena beletiak. Dia beletiak tu, popek. Saya kata, ish. Itulah anggota polis ni kadang-kadang nampak macam tegas kan. Duduk dekat padang kawat tu. Squat! Sediap! Balik kena beletiak dengan bini senyap, tuan-tuan. Tu sniper pun senyap. Sebab tu bila tengah gambar kan, saya buat macam ni. Tu menunjuk apa? La ilaha illallah. Ada seorang ustaz tegur saya. Ustaz, tu apa dah tu? Saya kata la ilaha illallah. Dia kata la ilaha illallah apa? Takut bini satu. Betul tuan-tuan, takut sungguh, menggerunkan.
Ni kan, bini dia boleh tak popek-popek, dia duduk senyap. Dia nak marah pun tak, tuan-tuan. Tak larat, dia tahu ustaz, tak larat. Tak larat apa, makan pun tak. Ubat pun tak makan. Kan? Saya pun, macam mana pakcik ni esok nak pergi tawaf ni? Bini dia kata, ustaz jampi lain ayat Zam-Zam. Dalam hati aku takkan nak bohong pula ayat Zam-Zam kan? Tak apalah kata, esok macam ni. Datang dengan siapa? Dengan menantu. Suruh menantu ikat. Kita naik skuter. Saya bagi tahu dah. Dia pun turun tolak, tak larat dah tuan-tuan, senyap aja. Saya kata, pakcik, macam mana ni? Kita nak tawaf wadak. Dia buat tangan macam ni. Tak larat semua. Bila tak larat tak apa. Saya kata, abang tolak sampai dekat skuter tu. Saya pun kata, tempah, pakcik naik dengan menantu. Dia pun bawa bak mentua dia ikat. Dia ikat tuan-tuan, saya ikut belakang. Pusingan pertama bergerak lagi. Pusingan kedua nampak lemah. Pusingan ketiga senyap. Pusingan keempat mati tengah tawaf. Mati tengah tawaf. Dia mati tengah tawaf. Dia mati dalam Kaabah, dalam Masjid Haram. Dia mati depan Kaabah. Dia mati dalam wudu. Kita nak kata apa macam ni? Jamin syurga. Saya pun dah habis semua tuan-tuan bila mati. Saya cukup susah hati bawa jemaah kalau mati di Mekah. Saya kalau mati saya susah tuan-tuan. Sebab tu kalau ada doa nak mati di Mekah, saya akan doa, ya Allah jangan bagi mati ya Allah. Sebab apa? Nak kena report polis, kena macam-macam. Ambil surat kebenaran hospital, kedutaan. Macam tuan-tuan, macam-macam. Jadi tuan-tuan, bila dia mati, rupa-rupanya senang urus. Habis urus tuan-tuan dah ke bumi, saya jumpa makcik tadilah. Duduk beletir tu kan, duduk beletir. Makcik, macam mana? Tahu ustaz, menangis. Ustaz, tolong ustaz. Saya kata jangan menangis. Suami makcik mati depan Kaabah. Dalam Masjid Haram, tengah ada wuduk lagi. Lepas tu tengah tawaf, jamin syurga. Dia kata apa? Bukan pasal pakcik ni mati depan Kaabah tu. Ni saya main ni 2 orang. Bawa 4 beg. Balik seorang. Siapa nak tarik? Dia kata. Dia duk fikir siapa nak tarik. Dia tak fikir pasal suami dia mati tu. Saya kata, pakcik, makcik, tak apa, kami urus InsyaAllah Ni pakcik macam mana? Pakcik tak apa. Saya kata tak apa macam mana? Memang dia layak mati depan Kaabah. Memang dia layak mati dalam masjid. Memang dia layak mati dalam wuduk tengah tawaf. Saya kata pasal apa? Ustaz, dia pencen ustaz, hidup dia dalam masjidnya. Hidup dia dalam masjid. Maksud dia pencen setiap waktu dalam masjid. Layak dia mati dalam masjid. Nabi kata apa? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Sebab tu tuan-tuan, dia suka masjid penghujung hayat dia, rumah Allah. Dan alhamdulillah tuan-tuan, hari ni datang ramai. Masya Allah, saya pun terkejut. Kan, saya tak sangka ramai macam ni. Nu di luar ramai lagi duduk berdiri tu. Jadi yang berdiri tu banyak pahala. Berdirilah sampai habis. Tak ada tempat lah. Saya pun nak persilakan masuk pun tak ada tempat lah. Minta maaf lah. Ramai sungguh malam ni. Tidak sejuk aircon masjid ni. Tapi oleh kerana tuan-tuan panas nak mampus. Ramai sangat. Tak apalah, bagus. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, Nabi tuan-tuan bila berhijrah, Nabi bina apa? Nabi bina masjid. Masjid yang pertama Nabi bina apa dia? Masjid Quba. Sebab tu tuan-tuan, kita nak hubung, nak menyatukan masyarakat, kita nak buat macam mana? Dengan masjid ni lah. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, disebut innama ya'muru masajidallah. Adapun orang yang datang rumah Allah, mengimarah rumah Allah, siapa dia? Man amana billah. Orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu Nabi hijrah, Nabi sampai di Quba, Nabi bina masjid Quba yang disebut usisa ala taqwa. Masjid yang diasas atas takwa. Dan Nabi sebut apabila sahabat jumpa, ya Rasulullah, kita tak boleh pergi Mekah. Di Mekah ada umrah. Kita tak dapat pahala umrah. Tiba-tiba Allah memberikan kepada Nabi tuan-tuan melalui Jibril. Nabi bersabda apa? Man tawadda fi manzili, man tawadda fi baiti. Siapa yang berwuduk di rumahnya. Maksud dia kalau sampai di Madinah, tuan-tuan berwuduk di hotel. Kan? Summa ata Masjid Quba fa salliya raka'atain. Dia akan mendatangi Masjid Quba dan sembahyang 2 rakaat. Apa dia? Dia akan dapat pahala kal umrah, macam umrah. Sebab tu Nabi tuan-tuan, dia bina masjid, maka siapa duduk Madinah, dia syarat dia ambil wuduk dekat hotel. Kalau kita hotel lah,
Kan? Kalau di sana ambil tempat kediaman lah di rumah. Kemudian pergi semayang 2 rakaat Masjid Quba, dapat pahala umrah. Kalau di Mekah dapat umrah, di Madinah juga dapat pahala umrah. Syarat dia sembahyang di Masjid Quba dengan berwuduk di tempat kediaman. Nabi berwuduk dan sembahyang Masjid Quba setiap hari Sabtu. Hari Sabtu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Nabi bina Masjid Quba. Bina tu asas apa? Pertama, orang yang datang rumah Allah, orang yang beriman kepada Allah. Amanah billah. Orang beriman. Kalau tuan-tuan nak tahu orang beriman, inilah dia, orang yang datang rumah Allah. Kan? Orang yang datang rumah Allah ni tanda orang beriman. Iman tu apa? Iman tu kalau kita mengaji tuan-tuan, kitab kuning. Tasdiqu bil qalbi wal amalu bil apa? Iqraru bil lisan. Wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan au amalu bil jawarih. Apa dia? Kita iqraru bil lisan. Orang yang beriman ni dia kena iqrar bil lisan, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua kita mengucap. Kemudian apa? Wa tasdiqu bil qalbi. Kita kena menerima apa yang kita ucapkan. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Baru ni keluar tuan-tuan satu ajaran, namanya apa? Apa? Hak-hak betul? Apa? Sirul haq. Sihak. Sihak tu. Dia menganggap tuan-tuan Muhammad itu ialah Tuhan, Tuhan itu dalam Muhammad. Sampai macam tu. Mengambil daripada qul huwallahu ahad Allahus samad. Menafsirkan dalam keadaan yang silap, menyebabkan orang jadi sesat. Majlis nak tangkap, majlis agama Islam nak tangkap, lari luar negara, menyebarkan melalui TikTok dan sebagainya. Allahu akbar. Cukup menakutkan. Orang yang terpengaruh di antara apa? Anak muda. Anak muda yang tak mengaji. Sebab tu kalaulah kita tuan-tuan nak dekat dengan agama, datang mengaji. Datang mengaji. Sebab tu al-ilmu bita'allum. Ilmu ni kena berguru. Jangan mengaji seorang-seorang baca buku, boleh jadi sesat. Kena berguru. Kecuali kalau kita dah ada ilmu, kita baca untuk menambah, itu okey. Kalau tak ada basic, tiba-tiba baca buku, rosak tuan-tuan Islam agama ni. Sebab tu tuan-tuan, kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Apa dia? Wa tasdiqul qalbi, menerima apa yang diperintah oleh Allah. Kemudian wal amalu bil arkan, kita kena buat ibadat, kena sembahyang, kena puasa. Itu tanda orang beriman. Kan? Yang kedua apa? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang yakin dengan hari akhirat. Kita nak mati tuan-tuan, sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Kan? Ambil nyawa kita. Sebab tu umur umat Nabi Muhammad ni, umur ummati sitin wa sab'in. Umur umat Nabi Muhammad 60-70 ya. Siapa yang 60 ke atas tu, diambang saat-saat malaikat Israel nak ambil nyawa dah. 60 ke 70. Saya 55, 5 tahun lagi lah. Kalau kata Nabi mati 63, saya ada lagi 8 tahun aja tuan-tuan. Sebab tu kalau ada di kalangan kita umur 50, semayang tak khusyuk lagi, sedih ya. Kena jaga semayang kita. Sebab apa? Semayang itulah yang akan dihitung oleh Allah. Kita semayang di rumah tak khusyuk, habis pahala. Sebab tu kalau boleh yang umur 50 datang rumah Allah. Sebab pahala ni dia akan ambil secara bondong, secara ramai, 27 kali ganda. Malaikat akan tengok sekali ya. Kalau semayang di rumah, detail. Sebab tu siapa yang umur 50 datang rumah Allah tuan-tuan, kita semayang tak khusyuk pun, Allah ambil, malaikat ambil secara grup, ramai. Tapi kita banyak tuan-tuan tak mau pergi masjid. Itu sedihnya. Umur 50 dah. Ada yang umur 70 pun tak datang rumah Allah lagi. Sedih tuan-tuan. Masjid An-Nur ni luas macam ni, cantik tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan tak datang, rugi sangat-sangat. Datang rumah Allah ni supaya apa? Supaya hati kita ni tuan-tuan dekat dengan Allah. Kan umur dah 50, semayang khusyuk tak khusyuk? Saya nak tanya tuan-tuan lah. Saya 55. Tuan-tuan semayang khusyuk tak khusyuk? Jangan bohong. Aku 55. Khusyuk. Rakaat pertama. Rakaat kedua tak payah hafal. Semua dah ingat. Allahu Akbar, automatik Fatihah. Betul tak? Tuan-tuan tak payah hafal. Lepas Fatihah, surah. Kalau tuan-tuan baca lah. Kalau tak baca, Allahu Akbar, automatik Subhanallahi azim wa bihamdi. Betul tak? Tak perlu hafal, automatik. Sami Allahu liman hamidah. Terus akan keluar. Rabbana walakal hamd. Automatik. Allahu Akbar, Subhanallahi wa bihamdi. Automatik.
Kita tak perlu hafal. Bila tak perlu hafal, sembahyang kita rakaat pertama khusyuk. Allahu Akbar. Maghrib 3 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula pergi. Duduk ulu kinta. Sampai air keruh. Melaka. Sampai Johor pada. Yang paling teruk sampai Australia. Hak tu lagi teruk, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab sembahyang ni tak perlu hafal, automatik. 50 tahun dah masuk dalam ni dah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, cara nak dapat pahala macam mana? Kita datang berjamaah. Bila berjamaah dikira 27 kali ganda. Yang tu kita nak. Kan ada orang tuan-tuan tiap-tiap tahun pergi umrah nak dapat pahala. Pergi umrah, sembahyang Masjid Nabawi 1000 pahala 1 rakaat. Sembahyang Masjid Haram 100,000 pahala 1 rakaat. Sebab tu ada orang pergi tuan-tuan tak miss sembahyang waktu, sembahyang sunat bertambah-tambah. Ada orang tuan-tuan sembahyang sunat lepas daripada waktu asar di Masjid Nabawi, sembahyang lagi. Sampai saya terkejut. Tengok-tengok pakai name tag UAK Travel saya. Jemaah semua pakai tengok. Lepas asar pun sembahyang lagi. Dekat Masjid Nabawi tak ada, lepas asar tak ada solat sunat. Tapi ada jemaah saya sembahyang lagi. Dia masuk dalam Raudah. Raudah ni tempat mustajab doa. Dia tak tahu nak buat apa, dia sembahyang. Arab pakat tengok. Bila tengok, dia belagak. Tengok, aku seorang aja sembahyang. Sembahyang apa hang bodoh lah mangku ayun. Mana ada lepas asar di Masjid Nabawi sembahyang. Masjid Haram boleh bila-bila waktu. Tu kena faham. Banyak jemaah saya tuan-tuan, saya kena bagi briefing. Di antaranya bila waktu hari Jumaat. Hari Jumaat di Masjid Nabawi banyak ada sujud sejadah. Banyak jemaah kita pergi tak sujud sejadah. Allahu Akbar kan. Tiba-tiba dia sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jemaah tak tahu. Kebanyakan jemaah perempuan. Allahu Akbar. Semua bakal sujud. Jemaah Malaysia tak sujud. Semua pakat tengok. Allah jam tuan-tuan, pakat rokok. Tiba-tiba dia naik Allahu Akbar. Pak Imam ni tak sebut Sami Allahu liman hamidah. Tak sebut apa hang tak tahu. Saya pernah tuan-tuan pergi satu masjid di Ulu Kelang. Cerita tuan-tuan kan. Saya masuk subuh tu pakai serban. Pakai serban, dia tengok-tengok saya jamaah ni. Ustaz, apa maksud dia? Kena jadi imam lah tuan-tuan. Saya tengok Allahu Akbar. Yang tu bahaya. Kalau tuan-tuan pakai serban, kalau jadi ustaz ke, masuk masjid, jaga. Sebab tu orang yang pakai serban, pakai kepas putih, berhati-hati. Sebab takut tuan-tuan, pernah masuk RNR, kena juga. Masuk-masuk, ustaz! Jadi imam lah tuan-tuan. Kalau masjid, kalau masuk restoran, ustaz! Apa maksud dia? Makan free. Sebab tu mereka tawar saya suruh jadi yang berhormat. Saya tak mau. Jadi ustaz senang. Masuk restoran free selalu. Kalau jadi yang berhormat, masuk restoran. Kira semua. Aku bayar. Tak payah tuan-tuan jadi ustaz sampai mati ya kan. Jadi saya masuk masjid tu, ustaz! Allahu Akbar. Hari tu hari Jumaat. Ustaz sila. Saya bila sebut hari ni hari Jumaat. Kalau aku tak baca surah Sejadah, nampak sangat aku ni cerai lah, leceh lah. Ataupun orang tahu kata apa, cokiang lah. Tak ada cokiang. Cokiang ni kira cak ayam lah. Apa ustaz pakai serban kan, tak baca surah Sejadah. Mereka pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nak ucap tahniah tuan-tuan. Saya ingat Bilal tadi orang muda. Rupanya sedap suara dah tua. Dia pakai suara perut tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara perut. Sedap kan? Saya ingat orang tua, orang muda tu. Loh, tua ke? Sedap tu. Masya Allah, bagus. Kan? Dia umur qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab tu kita kalau azan subuh ni kena betul juga. Kadang-kadang azan kan, as-salatu khairum minan nawm.
Betul tak? Tak betul. Kerana apa? Semayang itu lebih baik daripada tidur. Itu yang datang 2 saf saja. Sebab apa? Sebab mendayu-dayu. Tak betul. Tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, Masjid Haram. Dia azam macam mana? As-salatu khairum minan naum. Sekalian. Saya ubah masjid saya. Tuan-tuan kena buat macam ni. Baru orang datang ramai. As-salatu khairum minan naum. Naum. Terkejut makcik belakang. Saya buat macam tu baru ni di Teluk Intan. Naum. Makcik tu bangun. Dia latah. Terus, ustaz, babi. Sekali aku kena babi, tuan-tuan. Saya tak mau buat dah, tuan-tuan. Babi. Allah jem, tuan-tuan. Rupanya dia latah. Lepas tu ada satu ketika saya buat terkejut. Sekali lagi babi. 2 kali babi. Kalau kali ketiga babi tu, tuan-tuan. Dah maaf masih nak jangan terkejut. Barulah datang. Try Pak Imam. Tok Bilal pagi esok. Try buat macam tu. Salatu khairum. Naum. Kan? Latah lah dah. InsyaAllah pakat datang beramai-ramai pagi esok. Dengan kayu, dengan parang, semua datang. Tok Bilal mati tu, tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dia pun kamar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dah habis saya pun naik, tuan-tuan. Surah Sajadah, Allahu Akbar, baca Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai waladdallin. Surah Sajadah. Rupanya masjid tu tak pernah baca surah Sajadah. Kalau baca, lambat orang nak pergi kerja. Banyak pekerja kilang. Jadi, tak pernah baca lah. Bila tak pernah baca, tak pernah buat. Bila tak pernah buat, saya buat. Bila buat, orang tak pernah buat. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita pun tarik tak kira. Allahu Akbar. Tawih. Sujud. Bila sujud, semua tak sujud. Semua pakai tengok. Yang belakang tu pakai serban semua. Haram tak sujud. Semua duk tengok. Mereka ingat saya lupa rokok. Saya dalam hati, oi sujud dah oi. Ni sujud sejadah oi. Mereka tak sujud. Mereka, ustaz ni lupa rokok dah wasan. Tiba-tiba tuan-tuan, ada seorang makhluk Allah. Sejadah dia kata. Bila sejadah, dia sujud. Pakat sujud lah. Bila sujud dalam hati saya, baru tahu. Sujud sejadah pun tak tahu. Apa mereka ni? Dia naik belagak sikit lah. Kita pun naik. Allahu Akbar. Naik sambung. Tombong. Mereka ni teruk. Sujud sejadah pun tak tahu. Yang belakang tu pakai serban semua. Tapi tak boleh pakai, tuan-tuan. Saya pun sambung. Tantajafan junubuhum. Lupa. Nah ambil. Tak ingat. Apa dia ni? Ulang balik. Tantajafan junubuhum. Yang belakang tu pakai serban tapi haram, tak boleh tolong. Saya pun ulanglah bagi lambat. Tantajafan junubuhum. Buat macam tu. Maksud dia, tolonglah weh, tak ingat. Kan? Tuan-tuan jangan buat macam ni pula. Buat macam tu jam, tuan-tuan. Sekali sudah lah. Kalau tak boleh, maksud dia, tolonglah, tak ingat. Saya pun ulang sekali lagi bagi lambat. Tatajafa junubuhum. Maksud dia, tolonglah, tak ingat. Kalau siapa sebut Anil, boleh sambung dah. Tapi siapa pun tak tolong. Saya duduk tunggulah. Tolonglah ni, tak ingat ni. Tiba-tiba ada seorang makhluk Allah tolong. Tapi dia tolong tak membantu. Dia tolong apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya duduk dengar, orang ajak Cik Mamat ni.
Dalam hati mesti dia kata, hang tak boleh sambung qul huwallah lah weh. Duk lambat-lambat apa kami nak pergi kerja Saya pun dengar qul huwallah tak boleh sambung dah dengan saya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, walaupun kita tak khusyuk datang rumah Allah, Allah ambil secara berjamaah. Tu pentingnya. Berjamaah 27 kali ganda. Pergi mayang Masjid Nabawi 1000 kali ganda. Masjid Haram 100,000 kali ganda. Sebab tu ada orang pergi umrah dengan saya, balik tak semayang dah. Dia bertanya apa sebab? Banyak pahala dah Ustaz. Tak. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, itu pentingnya Nabi membina Masjid Quba. Sebab apa? Yakin dengan akhirat, kita nak mati esok. Semayang ni lah yang akan dihisap. Tuan-tuan, kemudian apa? Orang yang mendirikan solat, orang yang datang rumah Allah, mesti diri solat. Bila diri solat, buat kemudahan yang cantik macam ni, alhamdulillah. Masjid An-Nur. Dan kita kena sediakan tuan-tuan, kemudahan prasarana masjid mesti bagi elok. Sebab orang nak datang, kadang-kadang tak semayang, dia singgah juga untuk pergi kencing. Kadang-kadang pergi tandas, betul tak? Banyak orang nak kencing, pergi mana? Pergi tandas saja. Saya pernah tuan-tuan bawa kereta. Senyap. Bini saya duduk sebelah, abang, pasal apa? Nak terberak. Senyap. Dia tak sampai dekat tandas, tak apa, dia boleh kemut lagi. Dia boleh kemut. Tengok R&R, tak boleh kemut dah tuan-tuan, tak boleh kemut dah. Macam tu saya pergi masjid, masuk, saya sembahyang tuan-tuan, sunat tahiyatul masjid, kemudian pergi tandas. Tengok pendapatan masjid 500,000 setahun. Pergi masjid, masuk tandas semua dikunci. Allahu Akbar. Kita dah dekat ujung tanduk dah tuan-tuan, tak boleh buat apa dah. Breakdance. Sebab itu penting tuan-tuan, nampak gelap, penting. Tengok tak ada, ya Allah, macam mana ni? Ada seorang siap datang. Ustaz! Maksud dia apa? Dia kenal lah. Ustaz kenapa breakdance ni? Ustaz kenapa duk menari ni? Saya nak terberak. Tandas kunci macam mana ni? Ustaz, penagih dadah datang malam-malam. Dia orang berak masuk tandas ni, hisap. Lepas tu, rokok tu dia cucuh pintu tu. Berlubang habis Ustaz. Kami tutup. Ustaz, nak terberak? Nak lah duk tanya pula. Orang dah tak tahan ni. Tak apa Ustaz, ada tandas imam. Ni elok. Tandas imam. Kita pun pergilah tuan-tuan. Masuk tandas, gelap. Cari lampu, tak jumpa. Mana? Takkan nak duduk terus. Buka lampu, buka, tengok. Itulah tandas imam yang paling elok. Tengok, taik penuh. Aku nak berak tak jadi, kemut naik balik. Sebab tu penting kemudahan ni kena ada untuk tarik orang. Nampak simple. Tandas kena elok. Saya pernah tuan-tuan pergi Danok tuan-tuan, masuk tandas masjid. Masuk sebab tu kita kalau masuk tandas, dua perkara kena fikir. Yang pertama apa? Baca doa. Yang kedua apa dah? Cek air ada tak? Ayat ada tak? Hampa jangan tak cek jadi macam aku baca doa elok, baca masuk duduk. Dah berak cari kepala paip ada, ayat tak ada. Allahu Akbar. Macam mana nak buat pukul 11 malam bang? 11 malam bini duduk dalam kereta ni, nak basuh ngapa ni? Woi, panggil bini. Mana nak dengar? Woi, ayat tak ada. Pukul 11 tuan-tuan, 11 malam dalam masjid. Tiba-tiba masuk. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bagi salam tu dalam jambat. Tak bohong tuan-tuan. Assalamualaikum. Dia kata ada apa? Dia cakap siap. Ada apa? Ni saya berak ayat tak ada. Boleh tak tolong ambil ayat? Tu dia kata apa? Dah berak cari sendiri. Kurang ajar. Dah berak cari sendiri. Aku dalam hati aku pegang taik ni, aku baling ke atas juga. Dia tak mau tolong tuan-tuan. Teruk betul siam ni. Dia belah macam tu ya. Allahu Akbar, macam mana nak buat ni? Saya pun panggil, oh yang! Ya, tak dengar juga. Tiba-tiba masuk seorang lagi. Tolong. Hello?
Ni saya dah buang ni, air tak ada. Dengar macam suara kenal. Siapa tu? Dak, saya orang Kedah. Orang Kedah. Saya pun sama lah orang Kedah. Boleh duduk tanya pula aku ni dah basuh ni. Orang Kedah. Duduk di mana di Kedah? Saya kata saya duduk di Sidam. Saya pun dekat Sidam. Dalam hati orang, jangan tanya lah, hang cari ayat kat aku. Pasal apa? Ada apa boleh saya bantu? Dak, tolong cari ayat. Cari ayat. Dak nak tanya ni. Suara ni macam pernah dengar. Saya kata saya Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz! Saya kata tolonglah ambil ayat. Dia pun ambil. Dia pergi ambil tuan-tuan. Bubuh dalam botol. Takkan nak buka pintu. Dia pergi letak atas tu. Tuan-tuan bayang saya tengah berak nak ambil macam mana. Sampai ke sudah tuan-tuan. Nak bagi tahu tandas masjid kena ada elok-elok. Penting tuan-tuan. Untuk apa? Kalau orang tak semayang pun, orang singgah berak kencing, kurang-kurangnya dapat hidayah kat dia. Penting tuan-tuan. Saya pernah pergi Melaka, masuk tandas. Ni tandas masjid. Ada pantun. Duduk tu, tengah duduk melepas tu. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, sila pam. Saya duduk nampak pantun tu. Burung merak, ikan lampam. Burung merak, ikan lampam. Saya balik, saya ubah pantun tu, bubuh dekat masjid saya. Macam mana? Burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak, sila pam. Siapa tak pam, haram jadah. Try, balik masjid. InsyaAllah masjid kita tandas elok. Tuan-tuan pernah pergi tak Masjid Al-Bushra Merbuk? Dalam kampung, dalam hutan di Merbuk. Tandasnya terbaik di Asia Tenggara. Tandas dia. Ni penting tuan-tuan, nampak simple. Tandas dia terbaik di Asia Tenggara. Masjid Al-Bushra Merbuk. Tuan-tuan kena pergi ziarah. Masjid tu ada kelengkapan macam-macam. Dobi, gunting rambut, pizza, macam-macam. Tandas terbaik di ASEAN. Masjid dia tabung letak tepi jalan. Tabung tu letak tepi jalan. Masjid An-Nur try. InsyaAllah 2 jam ya. Dia usul dengan tabung-tabung ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila letak di tepi jalan, tak berlaku kecurian. Sebab apa? Orang kampung pakat berniaga, orang datang ramai-ramai. Jadi meriah. Jadi orang ada duit, orang tak curi tabung masjid. Tuan-tuan pergi ziarah tuan-tuan, Masjid Al-Bushra Merbuk. Anak muda memimpin. Alhamdulillah, kita nak Masjid An-Nur ni. Al-Bushra An-Nur. Lebih kurang sama ya makna dia. Al-Bushra An-Nur. Jadikan kepimpinan masjid ni hebat. Tandas bagi elok. Lepas ni bagi banyak program ilmu. Kerana apa? Kerana tuan-tuan, kalaulah tak ada fungsi masjid, Allah akan tarik tuan-tuan rahmat. Tapi kalau masjid penuh dengan aktiviti, dengan majlis ilmu, Allah turun keberkatan. Keberkatan macam mana? Allah angkat bala umum. Bala umum macam mana? Tak akan berlaku bala umum. Kes curi tak ada, kes rogol tak ada, kes ragut tak ada. Allah angkat bala umum. Kerana apa? Orang berilmu. Sebab tu Allah sebut, Allah sebut tadi, di antaranya orang dirikan salat, orang yang apa? Mengeluarkan zakat. Ni, kita ada masjid buat program. InsyaAllah duit akan datang. Jangan susah hati kalau tak ada program, duit habis. Masjid Al-Bushra, tuan-tuan tahu tak? Pagi Jumaat mereka buat sarapan pagi. Mula-mula 200, kemudian naik 300. Sekarang ni sarapan pagi Jumaat 20,000. Orang derma 20,000. 20,000 tu dia bagi kepada semua tu yang buka restoran tu. Okey, ni 1,000, ni 1,000. Habiskan jual. Jadi orang datang pagi Jumaat punya ramai tuan-tuan sembahyang. Mungkin nak makan tu tapi tak apalah kan. Dia orang nak makan, tapi dia orang datang ni bukan semata-mata makan, tapi penuh masjid. Pagi macam Jumaat. Pagi macam Jumaat. Saya nak tanya Masjid An-Nur. Pagi ramai tak? Berapa saf? 4 saf ya? 4 saf tak ramai Kalau ramai macam ni ya. Kalau macam ni, insya-Allah saya yakin masjid ini akan dimertabatkan masjid terbaik. Boleh buat. Jawatan kuasa masjid boleh. Mau tak mau lah.
Tapi ingat, bila kita buat sesuatu yang lain daripada yang lain, banyak cubaan. Macam ustaz tu lah, Ustaz Firdaus, banyak jawatan kuasa masjid bangkang saja. Tapi bila dia buat, dia kata pagar runtuh semua. Mula-mula runtuh pagar dulu, buang pagar, dia kata bukakan lampu masjid, jangan tutup biar orang singgah semayang. Mula-mula orang singgah, dia buat, dia kata apa? Kita buat restoran, orang kata lagi. Kemudian tuan-tuan, satu persatu, alhamdulillah, sekarang masjid terbaik di Kedah dan pengiktirafan di ASEAN. Baru ni dia bagi talk dekat Sarawak. Tengok, Masjid An-Nur boleh, tepi jalan masjid ni. Sebab tu saya nak bagi tahu kepada jawatan kuasa ni, semangat. Boleh. Tapi ada halangan lah. Biasalah orang-orang kampung ni kan, tak boleh. Semua. Kita nak buat ceramah malam ni, panggil Ustaz Abdul Khairi. Dia tu bukan jerakah lah. Tak dengar ceramah lagi. Dah bagi dah tuan-tuan kat saya ni jerakah. Aku jerakah sekali ya. Kan yang tadi aku tak jerakah dah. Tuan-tuan, sebab saya tahu ada makcik latah tu. Hei! Latah pula dah no. Tu pun ada orang negatif. Wahai jawatan kuasa masjid, jangan terima orang negatif ni. Orang negatif ni seorang dua aja. Dia bukan selalu datang masjid pun. Kan? Kita nak teruskan. Sebab tu saya nak bagi kat pengurusi ni. Tuan Haji Fadil, semangat sikit ni. Kerana apa? Pengurusi kena mantap. Mantap, insya-Allah masjid ni hebat. Lepas ni saya datang tengok tu kio. Aircon penuh. Ni aircon tak cukup, panas nak mampus. Sebab tak buka, yang buka pun satu lah. Yang lain rosak habis lah tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak, sebab tu tuan-tuan yang memakmur masjid, orang yang menginfak. Tuan-tuan pergi masjid saya. Masjid saya buat 1.8 juta aja. Kubah ni besar ni kubah. Kubah tu 750,000 daripada Aceh. Datang bawa slot satu-satu. Orang kata macam-macam, kita buat juga. Alhamdulillah masjid sekarang ni menjadi tumpuan orang. Tambah-tambah Masjid An-Nur tepi jalan. Orang akan datang, kalau datang tengok ambil gambar pun, kita dapat pahala. Masuk-masuk takkan ambil gambar saja, dia akan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita dapat pahala atas masjid yang kita buat. Sebab tu penting tuan-tuan. Walam yakhsha illallah, orang yang datang rumah Allah, orang yang tak takut kecuali Allah. Ni tuan-tuan yang datang ni, mana takut manusia. Kita takut hanya Allah letak. Sebab apa? Matlamat kita Allah tuan-tuan, sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Bila ada macam ni, insya-Allah Allah kata apa? Walam yakhsha fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja mereka inilah yang dapat petunjuk Allah. Nak dapat hidayah bukan di shopping mall, bukan shopping kompleks, bukan pasar malam, bukan dekat mana-mana tempat perniagaan. Nak dapat hidayah Allah, rumah Allah. Ni rumah Allah ni. Sebab tu tuan-tuan, penuhilah. Datang ramai-ramai. Kerana apa? Bila ramai-ramai datang, kita akan mewujudkan satu kasih sayang. Ini masyarakat kasih sayang. Nabi bina masjid. Masjid yang kedua ialah Masjid Nabawi. Nabi bina untuk apa? Mencantumkan di antara Muhajirin dan Ansar. Cantum kasih sayang. Kita nak bertemu masa mana lagi tuan-tuan? Masa dalam masjid lah. Semayang duduk di sebelah, tengok kawan-kawan kita. Saya pernah jumpa seorang pakcik, dia kata apa? Ustaz, hidup saya di masjid Ustaz. Hidup saya di masjid. Dia kata kenapa? Kalau tak pergi Ustaz, tak jumpa kawan-kawan, sunyi Ustaz. Sunyi. Dia pencet. Dia cerita sikit. Nama dia Pakcik Hamid. Dia ni muazzin. Dia azan taklah sedap macam Tok Bilal kita. Dia azan Allah Akbar, Allah Akbar. Kami dengar ni kadang-kadang tak sedap lah. Tapi setiap waktu dia azan. Setiap waktu dia azan. Azan tak sedap. Tuan-tuan, satu hari pagi subuh tak dengar azan. Bila tak dengar, rupanya dia kayuh basikal. Kayuh basikal ni lawan arus. Dia kayuh-kayuh, ada kereta daripada belakang hentam dia, jatuh dalam longkang 10 kaki. Jatuh dalam longkang. Jatuh-jatuh tak sedar. Orang duk tunggu, mana Pak Mit ni tak azan ni? Tak azan. Selalu dia azan, tak sedap pun. Allah Akbar, Allah Akbar. Tapi setiap kali azan, dia jatuh dalam longkang, pukul 10 baru sedar. Oi! Oi! Aku oi! Siapa pun tak tolong. Dia guna apa? Azan lah. Allah Akbar. Mereka dengar-dengar, Pak Mit! Tengok dalam longkang. Nah. Patah ni, patah. Patah lengan. Patah kaki.
Mereka angkat dia pergi masjid, pergi hospital. Sampai hospital, doktor scan, doktor kata patah ni, pakcik, kena bubuh besi. Tahu dia kata apa dekat doktor? Tak payahlah bubuh besi, aku nak mati dah. Buat berat je usung. Buat berat usung dalam kubur. Tak payah. Nanti anakku datang, ambil, aku berubatlah, bomong-bomong patah. Anak dia bawa balik, tuan-tuan, sampai waktu asar. Dia bagi tahu kat anak dia, pergi masjid, panggil orang masjid datang. Baca Yasin kat aku, dia kata, kokok aku sihat. Kami pergi, tuan-tuan, lepas Isya, baca Yasin. Dia baca. Kami baca, dia baca. Elok separuh je dia angkat tangan. Pak Su, dia panggil ayah saya. Pak Su, mari kejap. Ayah saya pergi duduk di sebelah dia. Dia kata apa? Pak Su, ajak dekat telinga, la ilaha illallah. Ayah saya sebut, la ilaha illallah. Dia pun sebut, la ilaha illallah. Mati, tuan-tuan. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang dengan apa yang dia suka. Hidup dia dengan muazzin, dia mati dengan kalimah la ilaha illallah. Mati dengan la ilaha illallah. Kita hidup macam mana? Masjid pun tak pernah datang. Wahai anak muda, datanglah rumah Allah. Mencantumkan kasih sayang antara kita ni. Ni kalau tuan-tuan datang, duduk daripada mana? Duduk daripada Al-Ustaz. Duduk di sini. Tak pernah datang masjid, orang tak kenal, tuan-tuan. Cara nak kenal macam mana? Datang rumah Allah. Kita sembahyang beramai-ramai. Nanti kita mati. Pak Mat tu mana? Datang daripada Sik, tak ada dah. Selalu datang masjid. Walaupun daripada Sik, duduk di sini, orang kenal dia. Kerana apa? Rumah Allah mencantum hubungan kasih sayang. Penting bang. Nabi kata apa? La tadkhulul jannata. Tak masuk syurga. Hatta tu'minu. Sehinggalah mereka beriman. Wala tu'minu. Hatta tahabbu. Tidak beriman mereka. Sehingga mereka ada kasih sayang ni. Nak wujud macam mana? Masjid, cantumlah kasih sayang. Jangan bergaduh bab politik. Ni banyak kita duk bergaduh. Sudahlah. Politik di Perak dah tak ada dah. Tuan-tuan, mereka menang boleh minum di parlimen. Kita bergaduh sampai tak bercakap. Woi, sudahlah. Aku geram ni. Sudahlah. Matangkan fikiran kita ni, sama-sama kita ni. Bukan setiap masa berpolitik, sudah. Cantumkan. Kita jadi umat yang kuat. Cara macam mana? Tolakkan perbezaan. Tolak perbezaan. Kita banyak persamaan. Kenapa cari perbezaan? Betul tak? Kita banyak persamaan. Tengok apa persamaan kita ada. Banyak. Kita cari perbezaan. Tu yang bergaduh. Kalau beza, tuan-tuan saya cerita, memang berbeza. Allah sebut, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami jadikan kamu lelaki perempuan. Beza dah. Kita lelaki perempuan. Lelaki perempuan, ada orang nak lelaki-lelaki, ada tak? Ada orang nak perempuan-perempuan. Ui, penin. Tak ada, kita ada lelaki perempuan, tak ada berbagai jantina. 2 jantina aja, jantan betina. Kalau kami utara jantan betina. Sini kalau jantan betina binatang lah. Tapi biasa kan kita orang Perak kan. Orang mu jantan betina kan. Kami jantan betina. Disebut jantan betina. 2. Ada beza dah. Apa beza jantan? Jantan. Inilah jantan. No, perempuan. Ada tak ni pondan? Pondan bukan pondan, dia tetap jantan. Sebab ada alat kelamin, kecuali tak ada ataupun dia ada 2, disebut khonsa. Khonsa tu pun ada muskil. Ada khonsa yang dia ke mana? Kalau ke jantan, dia kena tutup yang betina punya, yang perempuan. Kalau dia lebih kepada yang perempuan, dia kena buang hak jantan tu. Dia kena jadi sama ada jantan betina. Lembut tu biasa. Ada orang lelaki lembut, ada tak? Ada kan ustaz lembut pada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ustaz lembut? Dia jantan tak? Jantan! Walaupun lembut. Jangan kata ustaz jantan. Kerana apa? 2 aja. Untuk apa? Allah jadikan lelaki perempuan. Bersuku berbangsa. Ada perbezaan warna kulit. Tengok kita, ada perbezaan tak? Ada putih, ada hitam, ada kelabu. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk kita kenal kasih sayang antara kita. Kalau ada hitam, alhamdulillah, dengan hitam tu menunjukkan ada kasih sayang.
Sebab tu tuan-tuan jangan cari perbezaan. Banyak orang perempuan cari perbezaan suami dia. Tu yang bergaduh. Kan? Baru ni saya cerita dalam YouTube, ada seorang makcik umur 60 lebih. Ustaz, saya nak bercerai lah dengan suami saya. Saya kata, pasal apa? Umur berapa dah? 60. 60. Takkan nak bercerai? Berapa tahun nak kahwin? 40 tahun nak bercerai lagi. Saya kata 40 tahun takkan tak ada persamaan. Tak mau Ustaz, nak bercerai. Pasal apa? Dulu tidur dengan dia boleh tidur. Lah tak boleh tidur Ustaz. Dulu lagu dia tidur tu lagu Raihan ya. Dia berdengkok. Lagu Raihan. Bukan lagu Raihan. Iman adalah mutiara. Lagu macam tu lah. Lah macam mana? Lah sombong kapai. Sombong macam mana? Sampai saya tu duduk Ustaz. Bila kapai nak berlabuh. Tu macam mana? Cerai Ustaz. Tu dah bercerai nak buat apa? Lepas bercerai nak nikah dengan Ustaz. Oh, nak nikah dengan aku. Aku pun tak mau. Gigi pun tak ada nak nikah dengan Ustaz pun tak mau. Dia ingat Ustaz tak berdengkok lah. Tuan-tuan ingat Ustaz tak berdengkok lah. Hampa tahu tak Ustaz Haslin, kawan baik aku tu. Tengah duduk sembang ni dalam kereta. Dia duduk sembang. Dia lena. Tengah lena. Saya kejut dia. Hoi. Awak, hang berdengkok. Tahu dia kata apa? Aku tak dengar pun. Memang hang tak dengar, hang berdengkok. Ustaz pun berdengkok. Tahu tak satu ustaz lagi? Ustaz Syamsul Debat. Pernah panggil tak? Dia tengah duduk bercakap pun. Nam. Dia berceramah lagi tuan-tuan. Sampai saya kejut dia. Woi. Hang duk berceramah. Dia kata aku berceramah lah tadi forum. Hampa bagi masa ke aku tak cukup. Jadi aku berceramah dalam lena. Saya pun kalau saya ceramah tak cukup. Balik saya tidur. Saya ceramah lagi. Pernah saya tidur tu. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Isteri saya, bang sudahlah bang. Tak larat dengar. Ustaz pun berdengkok. Sama ya. Tuan-tuan, ayah saya umur 86, berat 126 kilo. Tu dia badan, berat, besar. Kami pernah buat hari keluarga. Dia tidur dengan kami, dengan anak-anak lelaki. Isteri saya dengan anak perempuan tidur dengan mak. Dia letak kepala. Kami semua anak-anak tak boleh lena. Semua termenung. Bila lah nak berhenti ni? Tengah tu. Dia berhenti tuan-tuan. Semua termenung. Dia sambung balik. Semua duk, ya Allah. Tak lena, ya Allah. Pagi esok semayang. Habis semayang panggil mak. Mak hidup dengan ayah berapa lama? 60 tahun. Mak boleh tahan tu berdengkok tu. Ayah tu kuat. Tak, dia kata apa? Tak apa, dia kata. Sementara dengkok tu ada. Satu hari dengkok tu tak ada dah. Oh, betul juga no. Rupa-rupanya bukan dengkok tu tak ada. Mak saya mati dulu. Mak ayah saya rindu ucapan tu tuan-tuan. Sebab tu kakak, kalau suami berdengkok, beri galakan. Abang, teruskan. Tanda kasih sayang. Betul tak? Ataupun buat macam P. Ramlee. Tambah. Baru kasih sayang. Sebab apa? Jangan cari perbezaan. Cari persamaan. Baru ada kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan boleh hidup dengan suami isteri bertahun-tahun. Kerana apa? Menolak perbezaan. Masa kita kahwin dulu macam mana? Cutting 36, 26, 36. Naik motor dalam raga, dua-dua dalam raga motor. 40 tahun kahwin, alhamdulillah 82 daripada atas ke bawah. Belum sempat berat dia jatuh dah tuan-tuan. Tolak perbezaan, cari persamaan, wujud kasih sayang. Di antara kasih sayang macam mana? Lafazkan. Bila jumpa kawan kita apa? Absyus salam. Assalamualaikum. Kita doa 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta sejahtera, minta selamat, minta berkat, minta selamat, rahmat. Ni kita jumpa hanyalah orang yang kenal. Tak ada tanda sayang datang rumah Allah. Assalamualaikum. Ni isteri kita.
tanda sayang macam mana? Panggillah yang terbaik untuk suami kita. Panggil apa? Abang. Makcik, boleh? Makcik panggil abang tak? Panggil apa? Abang. Berbulu aku dengar. Panggil abang. Abang, saya pernah pergi tuan-tuan Mekah, ada seorang pakcik, orang Muar. Dia nak beli barang. Dia panggil apa kat isteri dia? Darling. Saya tanya, pakcik, umur berapa? 60 lebih. Panggil darling. Dia kata, aku panggil darling lah, aku duit tak bawa. Aku nak pinjam duit tak. Tak boleh pakai orang lelaki. Panggil lah abang ataupun yang tanda sayang. Ni sahabat kita, suami kita panggil apa? Ni panggil Wood. Saya pernah pergi kat Kedah, panggil Wood. Isteri dia jawab, Wood. Ni bukan cerita lawak, ni betul tuan-tuan. Wood panggil. Sini kat sini ada tak panggil tu? Panggil abang tu. Panggil abang lah. Ataupun panggil apa? Panggil nama. Abdullah. Nama ni kasar tuan-tuan. Panggil abang. Ada orang panggil Mat. Beli barang jap. Panggil Mat, suami dia. Saya pernah jumpa ada seorang orang muda panggil Habi. Habi. Saya tanya dia, kakak kenapa panggil Habi? Ini satu panggilan komersial baru punya. Habi. Saya kata tak pernah jumpa pun. Ini risau Ustaz, Habi. Saya kata kenapa tak tambah bar? Ustaz ni dia kata, panggil abang. Isteri saya panggil Yang. Kan sedap? Kakak, panggil abang kan sedap? Abang. Sedap tanda sayang. Macam tu kita tuan-tuan, masyarakat kita, tanda sayang, jangan panggil yang. Lagi jumpa yang. Jangan lah. Macam mana? Absyus salam. Sebar salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghafarallahu lahu. Allah ampun dosa kamu. Nampak? Lu cara dah. Macam tu keluarga. Panggil yang, panggil abang. Panggil elok. Saya tengok ada seorang pakcik nu, orang langgar. Saya pergi rumah dia. Umur dia 78. Dia panggil apa? Yang. Yang. Saya dengar-dengar ni bulu tumbuh ni. Tiba-tiba isteri dia pakai stang ke dada. Tahu stang ke dada? Berkemban. Tutup tudung. Umur 76. Angkat air. Abang, nah, bagi minum. Saya tengok-tengok, ya Allah, panggil abang. Dia panggil isteri dia yang. Saya tanya, pakcik umur berapa? 78. Isteri 76. Panggil yang. Pakcik hebat. Tahu dia kata apa? Aku panggil yang sebab aku dah lupa nama dia. Rupanya nama berlupa dah tuan-tuan. Sebab tu tanda kasih sayang masyarakat kita. Absyus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, buat makan. Ni masjid ni ada program bagi ada makan. Malam ni ada tak? Ada. Kita cepatkan majlis ni. Kerana apa? Tanda sayang. Kita bagi makan. Kalau ceramah saja tak ada makan, kadang orang balik dia tak. Buat. Tak rugi bang. Sebab orang yang menjamu dia dapat pahala. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW sangat suka ini. Mencantumkan ini dengan kasih sayang keluarga. Kita nak ubah orang, jangan ubah orang. Kita ubah diri. Kita akan ubah masyarakat. Kalau sama-sama kita ni ada kasih sayang, saya yakin satu qaryah ni semua akan wujud kasih sayang. Tak akan bergaduh, tak akan berkelahi. Kerana apa? Kerana masyarakat yang hebat. Tolak perbezaan. Cantumkan hati kita. Ada pertemuan. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dikasih rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sampai pukul apa ni? 12. Agak-agak patutlah tuan-tuan. Dah bagi tahu dah ada makan. Kita cepatkan lagi tuan-tuan. Kerana apa? Aku pun lapar juga. Jadi tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah. Saya nak tunjuk tuan-tuan. Itu kalangan manusia. Ada disebut dalam Quran tuan-tuan 8 perkara. Semuanya sayang Allah. Tuan-tuan nak sayang Allah, Allah sebut. Allah sebut wallahu yuhibbul muhsinin. Di antaranya apa? Orang yang Allah sayang, orang yang selalu buat baik.
Buat baik sesama kita. Selalu bantu, selalu menyenangkan orang, bagi nasihat. Allah sangat suka. Kalau Allah suka, makhluk lagi suka. Ni Allah sebut ni, wallahu yuhibbul muhsinin, orang yang selalu buat baik. Yang kedua apa? Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka kepada orang yang bertakwa. Takwa tu apa? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ikut perintah Allah, jauh apa Allah larang. Tu takwa lah. Kita ni alhamdulillah semayang tak tinggal, tak buat maksiat. Takwa lah tu. Nak buat maksiat bukan senang, susah. Kalau tuan nak tikar nombor ekor senang tak? Susah. Nak pergi kena pakai helmet. Helmet betul tak? Helmet cermin warna hitam. Tuan-tuan dah gelak tu macam pernah beli lah. Lepas tu pergi pula tengok, jangan ada orang. Susahnya nak buat maksiat. Tuan-tuan nak berzina, mudah tak? Susah. Kena tempah hotel 5 star. Kalau 3 star, 2 star, orang rush. Ambil hotel 5 star. Kemudian tempah pelacur. Punya susah nak buat maksiat. Nak buat ibadat, nak dapat pahala, mudah tak? Mudah, datang rumah Allah, duduk aja. Duduk. Tidur pun dapat pahala. Jadi yang tidur tu, tidurlah sampai habis. Dapat pahala. Tidur. Dapat pahala. Tuan-tuan bayang tengok, nak dapat pahala punya mudah. Datang rumah Allah, datang sembahyang. Allah tak khusyuk, dapat pahala 23 kali ganda. Sebab tu disebut muttaqin, orang yang bertakwa. Di antara yang ketiga apa? Innallaha yuhibbut tawabin, orang yang sentiasa bertaubat. Tuan-tuan, sebelum tidur jangan tinggal ini. Apa dia? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum pun boleh, wal hayyul qayyum pun boleh, mana-mana pun boleh. Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi kata apa? Innani la yaghan wa innani la astaghfirullah fi yaumin mi'ata maratin. Aku ni kadang-kadang terlalai, aku istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tuan-tuan sebelum tidur sebutlah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahal. 3 kali lena dah. Tu pun rasa syurga dah ni. Jangan bang, 100 kali bagi sempurna. Astaghfirullahalazim. Dan jangan tinggal doa ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Saya pernah tuan-tuan, pada satu pagi ada orang telefon, ustaz boleh datang tak rumah Bung Man. Saya pergi tuan-tuan, rupanya Bung Man tu mati dalam serban pakai jubah. Saya pun sampai-sampai isteri dia orang Indon, ustaz tolong mandikan jenazah suami saya. Saya pun angkat, dia kecil aja, kami ada 4 orang, tanpa saya 5 orang. Angkat mandi, ringan tuan-tuan. Habis mandi, letak jenazah untuk dikapankan. Tiba-tiba penuh ni, wajah ni penuh air. Saya pun ambil tisu lap. Bila lap tuan-tuan, tiba-tiba keluar lagi, rupanya bukan air, peluh. Orang yang mati dalam keadaan rahmat turun, orang berpeluh ni. Saya tengok, ya Allah, ini orang yang baik. Saya pun habis, saya tutup. Habis semua, nak bawa tuan-tuan, dia jenazah Indon. Tak ada orang, 5 orang kami ya. Tiba-tiba datang seorang berhenti. Ustaz, kenapa ramai di rumah Bung Man? Bung Man dah mati. Tak apa ustaz, angkat jenazah dia, masuk dalam van saya. Saya pun masuk dalam van, bawa semayang 5 orang aja ke bumi. Habis ke bumi, saya balik, saya jumpa isteri dia. Nak tanya, kakak, apa amalan Bung Man? Kenapa ustaz? Dia mati tak elok ke? Tak, apa amalan dia? Ustaz, Bung Man mati balik subuh ustaz. Tiba-tiba dia jatuh ustaz, dia pakai serban ustaz, masih pakai jubah, dia memandang ke langit, dia sebut Allah, dia mati dengan kalimah Allah. Saya kata, apa amalan dia? Ustaz, dia masuk tuan-tuan, dia ambil satu Quran ni. Quran yang Bung Man tu baca, telah dijahit dengan tali tangsi, tali mengai tu, dijahit, telah hancur. Ustaz, setiap pagi Bung Man baca Quran ni sampai hancur Quran. Kita Quran hancur, duduk atas kepala almari, dimakan oleh tikus dan anai-anai. Hancur ni baca Quran. Tiba-tiba dia buka, jatuh satu kertas.
Dia kata, Ustaz, Bung Man ni sebelum dia tidur, dia baca doa ni. Saya tengok-tengok doa tu. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya pun balik cari, buka-buka dalam Sahih Bukhari, jumpa Nabi kata apa? Sesiapa yang membaca akan doa ini sebelum tidur, dia mati esok pagi, mati fitrah, tak ada dosa. Saya balik-balik, saya tengok, ya Allah, Bung Man ni mati dalam keadaan husnul khatimah, selalu baca doa ni. Tuan-tuan, sebelum tidur, selepas astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, jangan tinggal doa ni. Tuan-tuan type aja, ambil Google, type doa sebelum tidur, tuan-tuan akan nampak. Tuan-tuan akan dapat, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta. Amal bang, dia mati tuan-tuan dalam keadaan jubah lepas balik solat, baca doa ni lagi. Ustaz, Bung Man ni kami daripada Indon, dia ni akan tanam Ustaz sayur. Bila tanam sayur Ustaz, orang datang nak beli, dia ambil sayur, dia potong, dia ikat, dia bagi free Ustaz. Dia kata duit tak ada nak sedekah, makalah sayur ni free. Rajin sedekah. Tuan-tuan tengok, dia mati dalam husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Sebab tu tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, dia antaranya orang yang bertakwa, Allah suka. Yang keempat apa? Wallahu yuhibbus sabirin, orang yang sabar. Sabar macam mana? As-sabru salasatun. Sabar ada 3. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah, as-sabru ala maksiyah. Sabar untuk taat. Nak taat, kena sabar. Ni tuan-tuan nak dengar ceramah, kena sabar. Kalau tak sabar, bangun, pergi tandas, start kereta, balik. Betul tak? Kalau tak sabarlah. Tapi kalau sabar, tunggu juga. Kakak tengok, duduk atas bangku, sabar. Orang yang sabar ni Allah suka. Sabar nak buat ibadat, bukan senang. Nak semayang berjamaah, kena sabar. Kadang-kadang imam baca panjang, sabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belakang. Tak. Ar-Rahmanir Rahim. Tiba-tiba imam baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Panjang. Bila nak habis lah. Kalau tak sabar, dia boleh berhenti. Tapi orang yang sabar, dia tunggu untuk mendapat pahala di sisi Allah. Macam tuan-tuan dengar ceramah ni, tuan-tuan sabar ya, sampai 9.30 insyaAllah. Lagi 10 minit lagi. Boleh tunggu tak? Boleh. Ni, kepala hangguk, hati dia dah boleh. Sabar untuk taat. Semayang kena sabar. Allahu Akbar. Bagi elok semayang. Ni banyak orang semayang, Allah, tension kita. Dia semayang mengganggu orang. Saya pernah jumpa tuan-tuan seorang pakcik, Allah Akbar. Saya duduk sebelah, semayang mengganggu orang. Terkejut saya. Akbar. Kita duduk sebelah, mamat dia aku bagi sebiji cuma. Jangan. Semayang bagi mudah. Untuk apa? Allahu Akbar. Simple aja. Allahu Akbar. Dia nak masuk tu qasad, ta'arud, ta'yin tu. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam. Kerana Allah Ta'ala. Allah. Kalau macam tu, itu bukan niat. Itu ingat. Niat yang terlintas. Allahu Akbar. Dia. Kalau Allah, ada yang Allah. Ultraman. Tuan-tuan gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Macam-macam ada. Pernah saya jumpa di Terengganu. Allah tu nak ambil. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat. Ganggu. Saya pernah di Langgak, di Alor Star kan, jumpa seorang pakcik pakai serban, pakai redak, pakai jubah. Ustaz, lama tak jumpa Ustaz. Saya kata memanglah lama, dah tak panggil. Cakap elok. Jom Ustaz, imam dah semayang, kita masbuk. Maksud dia apa? Orang yang ilmu. Bila sebut masbuk dengan muafiq, maksud orang tu ada ilmu. Jom kita masbuk Ustaz, imam dah semayang. Saya kata, oh hebat pakcik ni. Cakap elok.
Imam pun waladdallin amin, dia pun amin. Usalli. Saya dah usalli dah dengan dia, dengan saya. Usalli. Dia usalli. Allah. Saya, Mamat ni kacau aku dah ni. Ganggu. Tuan-tuan gelak apa? Sagi Aisyah kita tengok. Fatihah waladdallin amin, dia baca. Bip. Saya ada bismillah, dengar aku. Bip. Tuan-tuan. Paling teruk waladdallin. Kita ada waladdallin dengan dia walatototok. Saya ada waladdallin dengan saya walatototok. Diam tuan-tuan, tak boleh semayang. Paling teruk diam. Tu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita duduk sebelah terkejut. Lepas tu dia buat begini. Dia duduk goyang. Mungkin dia keluar tabligh kot. Kalau Imam Hanafi, dia akan goyang ni. Dia goyang. Ataupun Imam Ahmad bin Hanbal, dia nak tulis tu. Kita Imam Syafi'i tak payah. Asyhadu an la ilaha illallah, turun lah. Ni dia goyang. Oh, ganggu duk tengok. Bila nak berhenti Imam ni, bila? Pernah cerita tuan-tuan, ada seorang cerita kan, bohong ke tak bohong tak tahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyamuk gigit tang ni. Tuan-tuan, Allah nak macam mana nak tampak dia boleh ganti tuan-tuan. ni ganti. Ni tak jadi tuan-tuan, nak tampak belah ni tak sedap. Jam tuan-tuan. Ganggu tuan-tuan. Sembahyang bagi mudah. Allahu Akbar. Ganggu orang. Macam mana tuan-tuan nak anggap kasih sayang antara kita? Ganggu. Sembahyang elok. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan duk Alhamdulillah. Ni sebelah ni tuan-tuan dia. Aku ke jam tuan-tuan, jam. Sebab tu tuan-tuan dikasih rahmati Allah, permudahkan. Agama ni tuan-tuan tak menyusahkan. Bila ada kita tuan-tuan menyusahkan, sahabat kita jadi tension. Sebab tu dalam hidup jangan menyusahkan. Kalau ada orang minta tolong, tolonglah. Tambah-tambah jiran kita ni kan. Saya haraplah tuan-tuan pentadbiran masjid kita, masjid ni akan ada satu gebuk untuk orang yang susah. Kalau kita letak kadang-kadang tension juga. Kami di masjid saya, kami buat gebuk tu tinggal semua 2 jam. Dia orang datang dengan pick up, ambil, curi semua. Lah macam mana? Kami buat kupon. Bagi kepada ahli khariah yang susah. Datang ambil kupon tu berharga RM100. Pergi dekat kedai tu, kita lantik kedai tu sebagai wakil kita. Pergi ambil RM100. Jadi alhamdulillah boleh bantu punya ramai tuan-tuan di kampung. Kalau buat gebuk tu, dia orang ada sindiket tuan-tuan, datang dengan pick up, ambil curi semua. Jadi buat macam mana? Buat kupon. Kupon 100. Tiap-tiap bulan bagi kat dia. Nah, 100. Dia ambil 100 tu, pergi dekat kedai, kita lantik. Maka kedai tu akan benar dia ambil RM100 barang. Lebih dia bayar. Bantu tuan-tuan ahli khariah. Maka akan wujud kasih sayang. Orang yang kaya miskin tak ada jurang. Penting tuan-tuan ni, otak ni kena fikir macam-macam ni. Macam-macam kena buat. Kalaulah kita tak mau buat apa, susah tuan-tuan masyarakat kita ni. Sebab tu tuan-tuan, kita jadi orang yang sabar, taat, sabar. Lagi apa? Orang yang nak buat maksiat kena sabar. Datang musibah, sabar. Covid baru ni, berapa orang yang boleh semayang? Imam dengan ahli khariah aja. Tuan-tuan tulis dalam Facebook, macam masjid tu depa punya. Amboi, masa Covid hentam ni. Jangan masuk masjid, tak benarkan kami masuk. Apa ni? Tiba-tiba dibenarkan. Tak mai juga. Betul tak? Tak mai. Saya nak tanya betul-betul ni. Betulkah ahli khariah ni Masjid An-Nur ni? Tuan-tuan ni. Betul tak betul? Okey, siapa yang betul? Ahli khariah Masjid An-Nur, angkat tangan. Takkan seorang. Angkat. Siapa orang luar? Bukan ahli khariah ni, angkat tangan. Ahli khariah ni mati habis dah, Pak Haji, oi. Kena Covid.
Yang datang orang luar. Sedihnya. Tak apalah. Satu hari mereka akan datang beramai-ramai. Walaupun orang yang luar ni datang, nak bagi tunjuk bahawa kami datang ni nak bagi support dekat Masjid An-Nur. Kerana apa? Kalau tak support, tunggu orang ahli qaryah ni tak datang-datang juga. Apa nak buat macam mana? Macam mana nak wujud kasih sayang antara kita? Duk bergaduh macam tu. Tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa cantuman hati yang Nabi wujudkan, di antaranya orang yang sabar. Yang kelima apa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Orang yang bertawakal kepada Allah. Jawatan kuasa masjid, kita dah buat dah program. Kita dah ceramah dah. Kalau orang tak nak datang juga, tawakal lah, serah pada Allah. Nak buat macam mana lagi? Siapa kata kita buatlah, jangan susah hati. Tawakal lah, Allah akan tolong. Yang keenam apa tuan-tuan? Innallaha yuhibbul muqsitin. Orang yang adil. Adil macam mana? Bukan sama. Adil maksud dia meletak sesuatu pada tempatnya. Pada tempatnya. Bukan sama. Kalau sama adil, tidak. Pada tempatnya. Orang ni kita boleh bantu 100. Dia cukup 100. Adil bagi dia. Ada orang dia cukup dengan 200. Adil bagi dia. Meletak sesuatu pada tempatnya. Orang yang adil ni Allah suka. Yang ketujuh apa? Innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang yang menyusun segala kerja buat tersusun. Nak buat ni perancangan bukan main, tuan-tuan tahu tak? Sepatutnya saya datang 23 hari bulan. Betul tak? 23. Tiba-tiba bertembung dengan tarikh yang lain. Saya silap, tuan-tuan. PA saya bagi silap, bertembung. Saya kata, tolonglah telefon jawatan kuasa masjid, jangan batal, kesian kat dia orang. Saya pujuk juga PA saya, bagi tahu 25 hari bulan. Saya cancel, tuan-tuan. Sepatutnya malam ni saya ada di Sabah. Saya kata, tak apa, bagi dekat Masjid An-Nur. Ni. Bagi ke Masjid An-Nur, kerana aku dah bagi silap. Patut 23. Bagi 25, bagi. Masjid An-Nur terima. Alhamdulillah. Kalau tak terima, memang kau ajak ke ya. Terima, tuan-tuan. Saya syukurnya. Aku takut nanti dia maki aku. Saya takut untuk tuan-tuan janji. Bila janji dengan orang tak cepati, Allah, orang doa kita, tuan-tuan, yang lain. Dia pun tak puji dah. Hang panggil lah ustaz tu. Bagi 23. Haram tak main. Dia mampu bang dia. Kata macam kan. Dia doa tu jangan. Dia ada penyakit nama Ain. Penyakit tu cukup bahaya daripada penyakit yang lain. Jaga tuan-tuan. Ni saya datang juga hari ni. Alhamdulillah. Abang Haji Fazil kata ramainya. Tapi bukan ahli qaryah ni. Orang luar. Tak apalah tuan-tuan. Alhamdulillah. Orang yang suka. Ni nak atur nak buat bukan senang. Ni. Tadi Tok Imam. Susah hati dah. Saya pukul 7.30. Saya buat bagi lambat sikit. Saya kata driver lambat sikit. Bagi sampai dekat maghrib. Imam pucat dah. Tak sampai. Cuba bayang kalau tak sampai. Imam tu lari terus tuan-tuan. Malam ni tak jadi imam dah. Perancangan diatur tunggu elok. Dengan poster pergi buat tu. Poster yang 23 tu buat apa? Dah tempah belum? Tak tempah lagi. Tak tempah lagi. Alhamdulillah. Tu tempah poster tu bukan senang. Ni atur program macam ni. Allahu Akbar. Ni Allah suka dengan perancangan. Perancangan yang elok akan membenarkan kejayaan. Tapi kalau perancangan tak elok, perancangan untuk kegagalan. Allah suka benda yang dirancang. Yang terakhir ialah innallah yuhibbul mutatahhirin. Orang yang suka hidupnya berwuduk. Tuan-tuan, wuduk jangan tinggal. Cerita last, saya pernah duduk di Madinah. Ketika ambil wuduk, ada seorang syekh tepuk saya. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi. Saya kata kenapa? Sekali lagi. Saya pun ambil. Saya pergi nak semayang. Dia ikut. Dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi. Saya pun ambil wuduk. Dia tengok. Saya buat bagi lambat. Dia tengok buat lambat. Habis ambil wuduk. Saya pergi nak semayang. Ya akhi, maratan ukhra. La tasahhadul wuduk. Tak sah wuduk tu. Hai? Saya pun ambil wuduk, basuh tangan. Ketika basuh tangan, dia bisik kat telinga. Ya akhi, tad'u ila Allah. Doalah kamu kepada Allah. Allahumma a'tini kitabi yamini. Bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Saya basuh tangan kanan, ayat mata keluar, menangis saya. Kita ambil wuduk, doa pun tidak. Wa a'udzubika an tu'tiya kitabi shimali. Jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah, menangis saya. Kita ambil wuduk ada doa tak? Tengah ambil wuduk,
Rokok ada rokok. Itu macam mana tuan-tuan nak semayang? Wuduk tak sempurna. Allah suka orang yang sempurna, mutatahhirin wuduknya. Ambil elok. Bila basuh muka, Allahumma, dia bisik, Allahumma bayyiz wajhi binurika. Ya Allah, putihkan mukaku dengan cahayamu. Allahumma bayyiz wajhi binurika yauma tabyadu wujuh awliyaika, seperti mana putih wajah auliamu. Wala tusawwiz wajhi bizulumatika yauma tasyadu wujuh a'daika. Jangan gelapkan mukaku seperti mana gelapnya kegelapan. Tapi seperti mana kau gelapkan muka musuh-musuhmu. Saya basuh muka teriak. Ni basuh muka, basuh kepala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil waj'alni min ibadika salih. Bagi ku faham agama, faham Quran, jadi orang yang soleh. Ni kita basuh kepala, ada doa tak? Dah. Basuh kaki, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Tetap tapak kaki atas titik sirat. Kalau wudu ada doa ni, agak-agak Tuhan nak masuk kita dalam neraka dah. Takkan nak bagi suatu amalan tangan kiri kot. Ni kita dah minta dah. Sekali, setiap hari 5 kali. Habis-habis tuan-tuan saya pergi semayang. Allahu Akbar. Ya Allah, sedapnya semayang. Rupanya wudu. Allah sebut, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wuduk bagi sempurna. Kalau boleh tuan-tuan, tak boleh bahasa Arab, Melayu lah. Ya Allah, jangan bagi tangan kananku suatu amalan tangan kanan. Bagi suatu amalan tangan kanan. Jangan bagi tangan kiri, ya Allah. Ya Allah, bagi muka aku bercahaya, ya Allah. Seperti mana cahaya aulia. Jangan gelap muka aku. Seperti mana gelap musuh-musuhmu, ya Allah. Betul muka. Bagi aku faham agama, faham Quran, ya Allah. Bagi orang yang soleh. Setak tapak kaki aku atas titik sirat, ya Allah. Ambil wuduk. Allah suka orang yang menyuci diri dalam wuduk. Pernah ada seorang syekh, namanya Syekh Haji Ahmad Tuan Husin. Pernah dengar tak? Orang lama-lama tahu. Satu pagi subuh, Allahu Akbar, jatuh. Bila jatuh, isteri nak pegang, dia kata, jangan pegang, aku nak mati dalam wuduk. Syekh Ahmad Tuan Husin, Pondok Madrasah Khairiah Pokok Senar, pernah jadi calon lama tahun 1956. Dia yang menang. Ni angkat takbir ni, jatuh pagi Jumaat. Jangan pegang, dia kata, aku nak mati dalam wuduk. Dia mati tuan-tuan dalam wuduk, hidup dalam wuduk. Allah suka tuan-tuan. Jadi jadilah orang yang disukai oleh Allah. InsyaAllah makhluk ni akan suka kita semua. Kalau makhluk suka, Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa tak menyayangi, dia tak akan disayangi. Sama-sama kita ni wujud kasih sayang. Jangan bergaduh ya bang. Saya cakap ni ceramah kadang-kadang nampak kasar. Saya nak tarik kita ramai-ramai masuk syurga. Kalau saya masuk syurga seorang-seorang, sunyi. Kalau tuan-tuan masuk syurga, tariklah Ustaz Abdullah Khairi sama. Ni syarat dah, ni tarat ni. Yang kita dakwah ni. Dia nak tarik orang masuk syurga bang. Itu matlamat kita. Saya 55 dah. Kawan saya ramai dah mati dah. Dalam mati bangun pagi, tuan-tuan kadang termenung. Dah sampai apa saat aku hari ni. Allah, takut tuan-tuan. Bukan takut mati tu. Takut nanti saya lambat masuk syurga. Susah hatilah bang. Tuan-tuan ada terfikir tak? Jadi insya-Allah semoga ada kebaikan ceramah hari ni, malam ni. Hampir 1 jam lebih dah. InsyaAllah tuan-tuan tidak berganjak. Hebat tuan-tuan. Moga kita diberi manfaat, dihubungkan kasih sayang antara kita, dan Allah jadikan majlis ini yang penuh keberkatan dan keampunan daripada Allah. Saya ucap terima kasih semua. Semoga kita jumpa lagi. 2 rangkap pantun sebelum bersurai. Pergi ke Dubai membeli meruku, kakak di belakang bye-bye, abang di semua depan ni I love you. Tanda sayang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.